Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya 2200737 Nurul Ain binti Muhammad Anwar. Okey, baiklah. Pada hari ini saya akan mula menerangkan tentang apakah itu jenayah cyber. Jenayah cyber dapat ditakrifkan sebagai sebarang aktiviti di internet dengan niat mencuri, menyalah gambar, menyalahgunakan atau mengakses data daripada komputer. Jenayah cyber ini juga boleh dibahagikan kepada dua jenis. Apakah itu? Iaitu jenayah terhadap rangkaian komputer dan jenayah terhadap hak kebebasan menggunakan komputer. Selalunya hak kebebasan menggunakan komputer ni selalunya terjadi apabila privasi kita dicuri, kata laluan kita digodam dan sebagainya. Jenayah cyber juga ditakrifkan sebagai tindakan individu atau kumpulan yang disengajakan menyalahi undang-undang dan berniat jahat yang melibatkan penyusupan yang menyalahi undang-undang ke dalam sistem komputer, rangkaian komputer atau sumber sistem komputer. Okey, baiklah. Jenayah cyber ialah jenayah yang dilakukan dalam era digital. Penjenayah dalam talian ini contohnya menggunakan sumber internet untuk melakukan aktiviti seperti penggodaman, penipuan, kecurian identiti dan kecurian data sensitif seperti kad bank. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat peningkatan yang ketara dalam jenayah cyber di seluruh dunia. Selain itu, jenayah cyber ini dapat ditakrifkan sebagai sebarang aktiviti haram sama ada dalam talian atau luar talian yang menjejaskan keselamatan sumber atau data pelanggan syarikat, iaitu menurut Harrison 2005. Mangsa jenayah cyber selalunya adalah mereka yang mempunyai pendidikan dan kemahiran IT yang minimum serta mereka yang masih tidak dapat mencari pekerjaan dalam bidang mereka kerana kekurangan infrastruktur dan peluang. Saya 2200750 Fatur Rahman Faiz bin Saharudin. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kategori jenayah. Yang pertama adalah jenayah komputer. Jenayah komputer adalah suatu jenayah yang serius dan sering dilakukan di internet. Dengan kaedah ini, penjenayah dapat menyembunyikan identiti mereka. Jenayah ini juga berlaku apabila seseorang mengakses komputer ataupun data seseorang tanpa kebenaran. Ia terdiri daripada pemusnahan data, kecurian ataupun pengemassuaian data dengan disengajakan bagi tujuan tertentu. Contoh jenayah komputer adalah gangguan data. Gangguan terhadap data digital sehingga penerima tidak dapat maklumat yang ingin disampaikan, dan ia juga mungkin disengajakan atau tidak disengajakan. Contoh kedua adalah pemintasan haram. Sering dilakukan untuk kegiatan mencuri maklumat daripada komputer ataupun rangkaian lain. Ia merangkumi data daripada kerajaan, syarikat maupun data pribadi. Yang kedua adalah jenayah penipuan. Jenayah penipuan seringkali mengakibatkan kesan yang buruk kepada mangsa dari segi ekonomi. Ia dijalankan dengan cara mencuri, penyelewengan dan rasuah. Ia didorong oleh janji-janji palsu, keyakinan mangsa terhadap penjenayah dan juga tuntutan. Contoh jenayah penipuan ialah penipuan email. Email merupakan suatu serangan pancingan data dan perisian hasad yang paling biasa digunakan untuk menipu. Mangsa didorong untuk mengklik pautan yang diberikan di email, dan data ataupun maklumat mangsa akan dapat dicuri ataupun diakses oleh penjenayah. Yang kedua adalah penipuan cinta ataupun love scam. Ia berfungsi dengan memanipulasi rasa cinta seseorang terhadap personaliti yang dibina di sosial media oleh penjenayah. Ia sering dikaitkan dengan kerugian tinggi seperti kes kehilangan ribuan ringgit ataupun penghantaran barang yang tidak wujud, tetapi mangsa diminta untuk memberikan wang untuk menebus barang terbabit. Kategori yang terakhir ialah kategori jenayah kesalahan kandungan. Ia merujuk kepada kandungan yang menyalahi undang-undang, tidak wajar ataupun berbahaya. Ia bertujuan untuk menyakitkan seseorang secara fizikal ataupun bukan fizikal, dan juga boleh menyebabkan perkara buruk dengan pantas dan meluas. Contoh aktiviti ini ialah aktiviti penyebaran perkara lucah, penyebaran gambar ataupun video lucah ke mana-mana aplikasi ataupun laman web yang dapat diakses adalah contoh terbaik bagi aktiviti ini. Tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan maruah kepada mangsa dan juga sering terjadi kepada
wanita. Contoh yang kedua adalah ugutan. Ugutan adalah suatu bentuk paksaan yang berbentuk kerelaan ataupun pilihan. Ia dapat mengaibkan, mencederakan ataupun menyebabkan kehilangan nyawa bagi mangsa. Hai, Assalamualaikum. Saya 2200759 Wanu Najah akan menerangkan modus operandi 5 kes jenayah cyber di Malaysia, iaitu yang pertama, Macau Scam. Contoh kejadian Macau Scam adalah pada 18 Mac 2021 di mana seorang guru telah rugi sebanyak RM28,000 apabila ditipu mempunyai rekod kes penyeludupan dadah dan diminta menyelesaikan masalah secara atas talian dengan membayar sejumlah wang berkenaan. Pertama sekali, mangsa dihubungi oleh suspek yang menyamar sebagai penguat kuasa, pihak bank atau syarikat perkhidmatan seperti polis, mahkamah, SPRM, LHDN, TM dan lain-lain. Mangsa pula dituduh terlibat dalam kes jenayah atau mempunyai sebarang tunggakan bayaran pinjaman bank, cukai dan lain-lain. Mangsa diancam akan ditangkap dan didakwa. Suspek meminta mangsa untuk merahsiakan perkara terbabit daripada keluarga atau rakan. Suspek akan meminta mangsa memberi segala maklumat bank atau membuat pindahan wang ke akaun yang lain bagi tujuan penyiasatan. Kes yang kedua adalah tipu SMS. Rujukan kes yang berlaku pada 11 November 2020 apabila 3 pengarah syarikat ditahan reman berhubung kes memberi suaan kepada pegawai syarikat telekomunikasi bagi tujuan penipuan SMS. Yang pertama, mangsa menerima SMS memenangi peraduan seperti Nestle, Boost dan lain-lain. Pautan diberikan kepada mangsa untuk memasuki laman web untuk menembus hadiah tersebut. Butiran peribadi perbankan mangsa akan diminta seperti nombor, kad ATM, ID pengguna dan kata laluan. Kes yang ketiga adalah tipu e-dagang. Data aduan merekodkan kes penipuan pembelian dalam talian atau e-dagang paling tinggi diterima oleh pihak PDRM sepanjang fasa Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan. Mangsa sebagai pembeli terjadi apabila mangsa melihat tawaran iklan ditayangkan di media sosial untuk menarik perhatian mangsa. Seterusnya, mangsa ditawarkan barangan dengan harga jauh lebih rendah daripada pasaran. Dengan itu, bayaran yang dilakukan oleh mangsa tetapi barangan itu tidak diterima oleh mangsa dan suspek gagal dihubungi semula. Bukan itu sahaja, mangsa sebagai penjual juga dapat direkodkan. Ini terjadi apabila suspek menghubungi mangsa bertujuan untuk membeli barangan yang dijual, tetapi suspek telah terlebih dahulu melakukan pembayaran dan meminta baki dikembalikan oleh mangsa. Mangsa diyakinkan oleh resit palsu yang suspek cipta. Kes yang keempat adalah Love Scam. Ianya dapat dirujuk pada kes 21 Mac 2022 apabila seorang warga emas ditipu oleh oppa dari Korea untuk berumah tangga. Mangsa ditipu melalui media sosial Instagram dan kerugian sebanyak 3.9 juta ringgit Malaysia sepanjang 4 bulan bersama suspek. Pertama sekali, mangsa dan suspek berkenalan melalui media sosial iaitu Instagram. Suspek menyamarkan diri dengan mempunyai kerjaya di luar negara. Oleh itu, mangsa diperdaya dengan hadiah. Suspek meminta mangsa untuk membuat pembayaran seperti cukai, denda dan lain-lain lagi untuk melepaskan barangan mewah di luar negara yang disekat. Yang kedua, wasiat ataupun pelaburan perniagaan. Suspek meminta mangsa membuat pembayaran bagi pihak suspek untuk mengambil wang dihantar dari luar negara. Dan yang terakhir adalah tipu pelaburan. Pada 25 Februari 2022, pihak PDRM telah mengesahkan bahawa mereka menerima sebanyak 19 laporan kes penipuan pembelian saham membabitkan syarikat milik seorang Datuk Seri dan memulakan penyiasatan untuk memberkas jenayah terbabit. Pertama sekali, suspek mengiklankan pelaburan mereka atau menawarkan kepada orang tertentu di WhatsApp. Suspek dihubungi mangsa yang berminat dan menawarkan pelaburan yang mudah dan menguntungkan. Suspek mengarahkan mangsa untuk melakukan transaksi. Suspek kemudiannya menghilang bersama-sama wang dan gagal dihubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2200739, pegawai Kadet Deni Ashraf Mak Rafi akan memberitahu tentang kisah jenayah cyber. Yang pertama, isu jaminan perbankan. Jika tiada jaminan keselamatan dalam proses transaksi wang dalam talian, aplikasi dalam talian akan memberi pengaruh negatif kepada pelanggan. Laman web tidak rasmi dalam prosedur perbankan dalam talian akan merugikan pengguna kerana mereka telah memberikan bukti kelayakan atau kata laluan secara tidak sengaja kepada pencuri cyber. Ini akan memudahkan penjenayah cyber menggodam atau mencuri maklumat perbankan pengguna
untuk mencuri atau memindahkan wang daripada akaun pengguna ke akaun penjenayah cyber. Yang kedua, maklumat yang tidak benar dan kurang tepat. Pengguna boleh memberikan dan menerima maklumat tanpa menapis kebenaran mereka dengan satu klik, memudahkan jenayah cyber. Sebagai contoh, pertimbangkan senario individu tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat palsu mengenai kematian Ketua Polis Diraja Malaysia Tan Sri Ismail Omar. Maklumat yang salah ini telah menimbulkan kekecohan di kalangan masyarakat dan di kalangan pegawai sama ada di dalam dan luar negara. Yang ketiga, kesan terhadap masyarakat. Sekurang-kurangnya, pengetahuan tentang cara menggunakan teknologi dengan selamat adalah salah satu elemen penyumbang utama dalam jenayah cyber dalam masyarakat. Dalam bidang komunikasi dan teknologi maklumat atau ICT, masyarakat kurang terdedah dari segi mempertahankan hak mereka sebagai pengguna. Kebanyakan orang menggunakan teknologi kerana mereka terdesak untuk berbuat demikian oleh trend atau kerana mereka tidak mahu diklasifikasikan sebagai ketinggalan zaman. Akibatnya, pelanggan sering lalai dalam mengikuti arus globalisasi. Apabila pembangunan rangkaian sosial berkembang seperti cendawan selepas hujan, ramai orang bergegas untuk menyertai tanpa mengetahui bahayanya. Dan yang terakhir, kerugian harta intelek. Lonjakan yang membimbangkan dalam kes jenayah cyber ini telah mengakibatkan peningkatan kehilangan harta intelek dalam masyarakat Malaysia khususnya. Penyalahgunaan tanda dagangan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menjana kerosakan tidak langsung kepada pemilik harta tersebut. Negara-negara seperti Amerika Syarikat, Jepun dan Eropah meletakkan nilai yang tinggi terhadap harta intelek kerana ia merupakan salah satu penyumbang terpenting kepada ekonomi negara. Saya 22000767 Muhammad Haris Zafri bin Muhammad Rasidi. Seterusnya saya akan menerangkan cara mendidik orang ramai tentang cara mencegah jenayah cyber daripada berlaku di dalam komuniti. Langkah pertama adalah dengan memberi kesedaran kepada masyarakat. Kita haruslah menyedarkan semua masyarakat berkenaan bahayanya jenayah cyber ini bukan sahaja kepada diri, malah kepada masyarakat. Pelbagai tipu muslihat yang telah dilakukan oleh penjenayah ini dan mereka sentiasa mempunyai cara baru untuk memerangkap mangsa mereka. Dengan adanya kempen melalui iklan di media cetak dan digital, ia dapat membuka mata rakyat tentang jenayah cyber ini, terutama kepada mereka yang kurang berpengetahuan tentang jenayah ini. Seperti yang kita tahu, mereka selalu mengubah taktik mereka untuk memperdayakan mangsa. Oleh itu, kita haruslah menjalankan kempen kesedaran ini bagi membuka mata rakyat seluas-luasnya tentang bahaya jenayah cyber, dengan harapan supaya mereka dapat membanteras dan menghindarkan diri daripada terperangkap dengan jenayah ini. Dengan adanya telefon pintar, ini memudahkan lagi kita untuk memberi nasihat atau teguran dengan cara mengiklankan video kesedaran. Dengan cara ini, ia akan mengurangkan tenaga dan kos dalam melancarkan program kesedaran ini. Sekiranya seseorang itu terjebak atau terjumpa dengan jenayah cyber ini, mereka haruslah memberitahu masyarakat lain supaya masyarakat lain lebih berwaspada dan boleh melaporkan perkara ini kepada pihak yang bertanggungjawab. Langkah kedua adalah dengan memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi. Seperti mana yang kita tahu, semua rakyat Malaysia sama ada tua atau muda mempunyai telefon pintar. Tetapi, tahukah kita kemudahan yang ada ini tidak dipelajari dengan betul cara penggunaannya sehingga ada yang menyalahgunakan gadget-gadget ini. Oleh yang demikian, pihak pendidikan, contohnya pihak sekolah dan pihak pengajian tinggi perlulah memainkan peranan penting dalam mendidik generasi muda ini tentang cara penggunaan yang betul, kerana institusi pendidikan merupakan tempat utama untuk mencorak seseorang untuk menjadi masyarakat yang berilmu dan menggunakan ilmu tersebut dengan sebaik yang mungkin. Pihak institusi perlu mengingatkan pelajar supaya tidak sesuka hati untuk membuka atau melayari laman web yang meragukan. Yang paling utama, mereka perlu diingatkan supaya tidak mudah terpedaya dengan panggilan telefon dari pihak yang tidak bertanggungjawab, yang mengaku bahawa mereka merupakan pihak bank atau sebagainya. Jenayah panggilan telefon ini merupakan antara salah satu cara yang mereka lakukan untuk memperdaya mangsa, dan ramai di antara kita yang terpedaya dengan tipu helah ini sehingga mengalami kerugian beribu-ribu ringgit. Oleh yang demikian, sekiranya pihak institusi melakukan langkah ini dengan kadar segera, sudah tentu masyarakat kita akan lebih peka dan berwaspada
akan jenayah cyber yang memudaratkan ini. Langkah seterusnya, ibu bapa seharusnya memantau dan mendidik anak mereka mengenai jenayah cyber ini. Seperti yang kita tahu, ibu bapa zaman sekarang telah memberi anak-anak mereka kemudahan telefon pintar bagi tujuan pendidikan dan hiburan. Tetapi tidak dinafikan bahawa gadget ini mempunyai banyak faedah kepada mereka, terutamanya dalam pembelajaran dan komunikasi. Tetapi gadget ini juga memberi impak negatif kepada diri anak-anak mereka sekiranya mereka tidak dididik dan dipantau oleh ibu bapa mereka. Dengan kurangnya pantauan daripada ibu bapa ini, kanak-kanak ini mudah menyalahgunakan dan terjebak dalam kancah ini. Dan ini merupakan perencah utama anak-anak ini terjebak dengan jenayah cyber ini. Oleh yang demikian, ibu bapa seharusnya tidak melepas tangan dan membiarkan anak mereka menggunakan teknologi tersebut kerana anak-anak ini masih kurang ilmu tentang jenayah cyber. Maka, ibu bapa harus memantau dan memberi pendedahan kepada anak-anak mereka tentang bahayanya jenayah cyber ini. Tindakan ini perlu diambil bermula daripada sekarang supaya tidak terlambat. Kelekaan penggunaan gadget ini juga bukan sahaja menyebabkan anak-anak mereka terjebak dalam jenayah cyber, malah ia juga akan menyebabkan anak-anak ini kurang berinteraksi dengan masyarakat sekeliling. Oleh itu, ibu bapa perlu mendidik dan memberi pendedahan kepada anak-anak mereka tentang bahayanya jenayah cyber ini supaya mereka lebih berwaspada pada masa akan datang. Okey, saya 2200751 Muhammad Asibi Hassan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Jenayah cyber ialah sejenis jenayah yang dilakukan secara penggunaan rangkaian komputer. Ia boleh ditakrifkan secara meluas sebagai kecurian harta intelek, sama ada melalui kecurian langsung harta intelek atau melalui perjanjian dengan pihak ketiga. Akan tetapi, jenis jenayah cyber ini bukan sahaja biasa daripada yang kita percayai, tetapi ia juga lebih canggih dan terdapat lebih banyak lagi benda yang kita percayai. Penjenayah cyber sentiasa mencari cara baru untuk melakukan jenayah, sama ada melalui penggunaan teknologi baru, kaedah baru untuk melakukan jenayah atau penggunaan teknologi sedia ada. Walau bagaimanapun, apabila kita memikirkan jenayah cyber, kita akan memikirkan kaedah penggodaman yang lebih biasa seperti serangan keterlaluan, pengawasan yang tidak dipantau, perisian hasad dan sebagainya. Oleh itu, pelbagai pihak harus bekerjasama untuk mengatasi faktor-faktor yang menyumbang kepada jenayah cyber. Usaha dan idea berterusan dalam membantras jenayah cyber oleh semua peringkat kerajaan dan pihak berkuasa diperlukan bagi menangani penyakit ini agar tidak menjadi duri dalam daging yang akan memberikan kesan negatif kepada kehidupan seharian. Pada masa kini, jenayah telah menjadi isu utama. Adalah lebih mudah untuk penjenayah mencipta laman web dengan niat jahat atau membuat jenayah di internet. Walaupun dengan adanya pelbagai alat pada hari ini, jenayah kekal sebagai isu utama. Ia tidak terhad kepada jenayah cyber, tetapi terdapat banyak lagi jenis jenayah yang berlaku. Jenayah cyber adalah ancaman kepada masyarakat dan kebimbangan yang mendesak di banyak negara. Walaupun terdapat banyak definisi dan contoh jenayah cyber, ini adalah jenis-jenis maklumat yang diperlukan oleh penjenayah cyber. Jenayah cyber adalah ancaman serius terhadap privasi, reputasi dan ekonomi seseorang. Jika jenayah cyber ini tidak dikekang maupun dikurangkan, maka keselamatan rakyat juga tidak akan terjamin kerana maklumat peribadi mereka mudah untuk diakses. Manakala maklumat penting negara seperti bilangan anggota tentera, jumlah aset negara juga akan mudah tersebar dengan sewenang-wenangnya tanpa sebarang keselamatan.